Anda sedang menyaksikan Wacana Nasional. Hakikatnya sebagai sebuah negara, mana-mana negara sekalipun, universiti adalah merupakan sebuah teras kenegaraan yang penting. Kerana di situ terhimpunnya akal terbaik bagi sesebuah negara dan ia merupakan satu enjin yang memberikan daya kepada pembangunan negara. Justru apa juga yang berlaku di dalam institusi pengajian tinggi harus kita raikan sebagai suatu penjanaan ilmu, penjanaan daya kemajuan negara. Dan namun bila kita bercakap soal kerelevanan sebuah universiti dengan kemajuan masyarakat dan negara, ia merupakan satu polemik yang berbeza. Kerana kita tidak menginginkan pertumbuhan institusi pengajian tinggi yang banyak itu hanya berlegar dalam konteks intellectual exercise tanpa ia menampilkan suatu penzahiran projek pembangunan dan aktiviti yang relevan kepada masyarakat sekelilingnya. Itu yang akan kami kupas bersama 4 panel pada malam ini dalam Wacana Nasional yang sedang anda saksikan dalam konteks membicarakan tentang universiti dan masyarakat. 4 panel yang kami bawakan pada malam ini mempunyai kredibiliti yang pastinya akan menggegarkan mungkin malam yang sudah begitu larut pada kali ini. Panel yang pertama di sebelah kanan saya, Profesor Dr. Ahmad Farhan Saadullah dari Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam USM. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jauh kami terbangkan. Jadi pastinya kehadiran yang tidak mungkin akan saya sia-siakan malam ini Prof. Terima kasih. Terima kasih. Kita bersama seorang kalau boleh saya anggap sebagai aktivis pemikir muda dari Institut Kajian Kepimpinan dan Pembangunan, Saudara Amin Ahmad. Selamat kembali ke Wacana Nasional. Ya, terima kasih. Apa khabar? Alhamdulillah. Hijau pada malam ini. Ya. Masih lagi segar insya-Allah. Dari UTM kami bawakan Profesor Dr. Muhammad Tajuddin Muhammad Rosdi dari Jabatan Seni Bina UTM. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Buku tulisan Prof dan tulisan Prof di sana sini mendebarkan saya setidak-tidaknya selaku pembaca yang meminati hasil tulisan Prof. Alhamdulillah. Apakah itu juga akan memberikan warna yang berlainan dalam pada malam ini? InsyaAllah. Kita tunggu nanti. Dan untuk melengkapkan perbicaraan pada malam ini tentang universiti dan masyarakat, kita bersama dengan seorang akademia yang dekat dengan perbincangan ini, polemik ini, Profesor Dr. G. Suresh Kumar, Presiden Majlis Pusat Satya Sai Baba Malaysia dan juga Profesor di Fakulti Perubatan Universiti Malaya. Selamat malam, Prof. Malam. Terima kasih. Kita bercakap soal masyarakat dan juga mungkin saya mulakan terus dengan Prof. Ya. Dalam konteks Malaysia, bila kita cuba membincangkan tentang realiti kewujudan universiti dan masyarakat, apakah status quo semasa ini sesuatu yang menggembirakan, boleh dibanggakan, hubung jalin yang sihat, simbiotik di antara universiti dan masyarakat dalam konteks Malaysia, Prof? Saya ingat kesedaran untuk bahawa universiti kepada masyarakat sekarang sudah timbul. Okey. Tetapi mungkin tahun 2, 3, 4 tahun sebelum ni mungkin tidak begitu. Sebab kita lebih tumpu perhatian kepada fungsi universiti, iaitu untuk pengajaran dan juga untuk pembelajaran dan sebagainya. Yeah. Untuk masyarakat, untuk mewujudkan satu masyarakat yang bagus, yang baik, untuk mewujudkan masyarakat yang bertanggungjawab, saya rasa tekanan itu tidak begitu kuat. Tetapi sekarang saya rasa kesedaran itu sudah timbul. Prof menyebutkan 2-3 tahun kebelakangan ini. Apa yang membawa kepada perubahan itu? Mengapa 2-3 tahun kebelakangan? Apa impetusnya? Saya rasa sebab keadaan sosial sekarang ni lebih banyak orang sudah faham dan tahu bahawa ahli-ahli daripada universiti harus fikir dan ingat bahawa apabila kita nak ajar atau apabila kita ada maklumat, data dan sebagainya, kita harus bawa itu kepada masyarakat. Sebab sosial sekarang ini tidak begitu stabil saya rasa. Sebab ada dengan kenaikan kebanyakan daripada social disorders yang kita lihat. Mungkin kita kena bawa ahli-ahli yang sudah pakar dalam bidang mereka masing-masing berdepan dengan masyarakat yang memerlukan kita. Ya, Prof Tajuddin bersetuju bahawa 2-3 tahun kebelakangan ini sudah wujud kesedaran mendekatkan masyarakat dan universiti? Saya dalam pengalaman saya agak berbeza kerana saya bagi contohlah. Ya. Salah seorang daripada anak saya baru-baru ini menjadi seorang pensyarah sejak 1.5 tahun yang lalu. Jadi apabila pergi kepada sesi orientasi dan apabila kembali saya tanya apa yang disebutkan, adakah pentadbir universiti mengatakan tentang tanggungjawab terhadap masyarakat dan sebagainya. Dia kata tidak, yang penting hanya mengajar, tulis paper dan hormat orang-orang yang terdahulu iaitu profesor dan sebagainya. Jadi saya rasa kalau dikatakan bahawa ada kesedaran untuk reach out
kepada masyarakat. Kalau kita tengok dari sudut kenaikan pangkat, berapa persen sahaja markah yang Elemen diberikan kemasyarakatan itu. kemasyarakatan tu. Dulu saya ingat 5% sahaja. Dan kalau dikatakan tentang contohnya penulisan dalam media massa, ada profesor yang boleh mencemuh mengatakan kita tidak perlu menulis kepada media massa kerana rakyat seolah-olah tidak boleh memahami isu-isu yang ingin kita bangkitkan. Saya kata itulah menjadi cabaran kepada kita untuk menjelaskan isu-isu ini. Dan ada juga yang sehingga mengatakan kita keluarkan sajalah tulisan atau ceramah umum daripada kenaikan pangkat. Dia tak berguna langsung. Jadi saya mendapat gambaran yang berlainan bahawa universiti tidak begitu berminat mendekati masyarakat. Kalaupun ia sesuatu yang saya kata melepas batu di tangga saja. Asalkan ada. Setidak-tidaknya Prof Farhan, ya, kita mendengar di situ dua pandangan yang bertentangan. Bagaimana boleh kita murnikan kedua-dua kalau boleh menjadi mediator dalam saya rasa dia sejarah. Kita lihat bagaimana kalau dahulunya universiti dipanggil Menara Gading. Betul. Menara Gading ni menggambarkan satu suasana elitis. You are different from others. Betul. Kita di USM cuba untuk mengubah itu kepada Menara Ilmu. Dan lagu USM sekarang ni lagu Menara Ilmu, di mana kita nak memasyarakatkan universiti. Tetapi itu dalam perkataan lah, dalam penzahiran itu lain ceritanya. Tapi kita berusaha, dan saya rasa kebanyakan universiti sekarang ni sudah ada program-program yang mendekatkan siswanya kepada masyarakat. Tapi timbul satu persoalan inclusiveness. Sama ada 100% dari pelajar yang terlibat ataupun hanya mereka yang berminat. Dan yang terpilih. Yang terpilih, yang terminat dan mengaburi keseluruhan seolah-olah seluruh institusi universiti. Itu saya rasa satu cabaran yang kita perlu lalui. Mungkin kerana itu baru 2-3 tahun kebelakangan agaknya jadi gelombangnya masih lagi riak-riak yang saya rasa universiti respon adalah reaksi universiti kepada saya bersetuju dengan Profesor Suresh tadi, maknanya dia respon kepada keadaan sekeliling. Kalau dahulunya bila keadaan di Malaysia ni tenang dan tidak begitu kontroversial, universiti berada dalam comfort zone-nya yang sendiri. Tetapi mungkin sekarang ni terpanggil lah untuk memberikan pandangan dan sebagainya. Persoalannya, adakah masyarakat ingin mendengar? Jadi tujuan kita nak menjadikan Menara Gading kepada Menara Ilmu itu satu hasrat yang murni, tapi hasil yang kita dapat itu masih boleh diperdebatkan. Baru 2 tahun kita perlukan kalau USM wacana nasional akan dah panggil lama dah. Wacana nasional perlu panggil Prof semula 2 tahun dari sekarang. Mungkin kita dengar pandangan bukan dari kacamata akademia, Saudara Amin. Sebenarnya saya tidak pasti bagaimana persoalan ini boleh datang. Kerana bagi saya secara peribadi, sebenarnya universiti dan masyarakat sentiasa tidak terpisah daripada awal kewujudannya. Kerana dengan cara kita memisahkan universiti dan masyarakat, secara tak langsung kita seolah-olah mengakui bahawa golongan ahli akademik dan juga pelajar itu adalah bukan sebahagian dari masyarakat. Itu yang pertama. Jadi maksud saya Menara Gading tadilah. Maksud saya sebenarnya memang pelajar ni ke universiti dan pensyarah itu pun dulu asalnya pelajar universiti melanjutkan pengajian hingga peringkat tertinggi, sebenarnya adalah memang untuk masyarakat secara langsung dan tidak langsung. Kerana nanti pelajar itu bila bergraduat dia akan mencari kerja dengan keupayaan dia dan sedikit sebanyak membantu keluarga. Tapi saya fikir mungkin persoalan ini berbangkit kerana ada realiti-realiti baru yang mana ramai dan yang menjadi satu pandangan yang signifikan bahawa seolah-olah universiti tidak lagi mempunyai peranan yang kuat. Peranan sebagai pelopor, sedangkan kalau ikut dari segi konteks ilmu ataupun pengajian tinggi pada perkataan institut pengajian tinggi awam ataupun swasta, pengajian tinggi itu tidak dicerminkan dalam aktiviti-aktiviti universiti. Misalnya, kita tahu bahawa persoalan ilmu ni dari segi tujuan yang paling tertinggi lah untuk mencari kebenaran. Untuk mencari kebenaran, dan apabila kita cakap soal ilmu tinggi, bererti ilmu ni harus menjadi pelopor. Maksudnya, universiti lah yang harus mengemukakan idea-idea baru. Jadi bila masyarakat berasa tersekat ataupun terhimpit dengan realiti-realiti semasa, tidak ada pandangan-pandangan ataupun suara-suara daripada universiti yang mereka melihat cukup signifikan untuk mendorong perubahan. Yang kedua, kenapa persoalan ini mungkin relevan? Kerana universiti ini adalah tempat anak-anak muda yang sebagaimana
Tuan Syed sebut tadi, Ya. orang kata best brain in the country lah. Okey. Cream bila cream. Ya. Jadi tenaga muda ni orang kata kalau pokok muda ni Okey. pokok lah paling banyak menghasilkan fotosintesis. Ya. Jadi orang muda ni dialah yang paling orang kata gairah untuk melakukan perubahan. Tetapi suasana itu tidak ada, seolah tidak wujud. Ya. Ini kalau tanya universiti, tanya pelajar universiti tentang masyarakat, bolehlah sedikit sebanyak dia boleh sebut. Tapi dia tidak pernah ada cita-cita Okey. untuk melakukan perubahan kerana mungkin tidak ada idealisme dalam bidang pengajian dia. Saya mungkin secara peribadi lah sebagai pelajar, Ya. saya ditawarkan bidang pengajian yang saya sebenarnya tidak mohon. Okey. Tetapi oleh kerana saya memang mungkin kebetulan suasana politik negara pada masa itu memaksa saya untuk berfikir lebih jauh. Jadi Okey. saya terima cabaran dan melihat persoalan itu lebih besar daripada persoalan Ya. bidang yang saya dapat. Di sini menariknya kerana bahkan kehadiran Saudara Amin bagi mewakili perwakilan suara di luar akademia itu lain konteksnya, ya, kerana kepada masyarakat di luar menganggap bahawa isu universiti dan masyarakat ini tidak perlu timbul kerana hakikatnya kewujudan universiti di tengah-tengah masyarakat itu adalah merupakan satu penzahiran, bukan semata-mata simbol, kerana kemasukan pelajar itu adalah sebahagian daripada masyarakat. Entiti ke lah. Mungkin Prof Suresh boleh meletakkan konteks semula dalam konteks akademik. Tetapi yang penting sekali yang kita kena faham ialah apabila seorang penuntut keluar daripada universiti, dia mendapatkan sijil. Sijil itu mengiktirafkan bahawa dia sudah mempunyai ilmu. Okey. Itu sahaja. The Pareto's Principle mengatakan bahawa 20% daripada sukses, kejayaan timbul daripada skill. Tetapi 80% timbul daripada attitude. Alright. Attitude itu di mana kita harus mewujudkan kalau bukan di dalam institusi, kalau bukan daripada universiti. Jadi apabila seorang keluar daripada universiti dan dia tidak mempunyai bertimbang rasa untuk masyarakat, dia tidak fikir pasal orang miskin, dia tidak fikir pasal orang lain tetapi diri sahaja. Tapi kalau kita mempunyai pemikiran seperti itu, bagaimanakah kita boleh dapat mewujudkan satu masyarakat yang bertanggungjawab? Jadi haruslah di dalam universiti itu dia harus belajar tentang bagaimana dia harus bertimbang rasa untuk orang yang kurang, orang yang sakit, orang yang tak begitu bahagia, supaya dia sudah boleh boleh meninggikan attitude dia yang merupakan 80% yang sumbang kepada kejayaan. Sebab itu Universiti Malaya tahun ini 3,500 penuntut yang masuk ke universiti disuruh ataupun made compulsory community service project. Di sinilah saya telah tulis satu buku. Di sini yang buku ini terbitan daripada Satisai Academy for Human Values, buku ini. Buku ini mengatakan bahawa apakah kelebihan dan kebaikan kepada seorang penuntut yang memang buat kerja kebajikan, kerja masyarakat dan sebagainya. Apakah yang ia akan dapat. Dan apabila kita sudah wujudkan attitude dia, barulah dia boleh sumbang balik kepada masyarakat dan meninggikan masyarakat yang datang daripada yang dia sebenarnya datang daripada masyarakat itu. So he has to give back to society. Cuma Prof Tajudin tadi, Prof Suresh memberikan satu perspektif yang berbeza, menganggap bahawa apakah kes yang dibawakan oleh Prof Tajudin itu dianggap sebagai isolated case, tidak mewakili citra Menara Gading seluruhnya di Malaysia, kerana digambarkan tadi bahawa anaknya itu tidak dititipkan dengan semangat dan attitude sikap yang Prof sebut. Saya pun sokong. Saya sokong pada Prof apa yang Prof cakap tadi, sebab itu saya cakap bahawa oleh kerana keadaan sosial sudah tukar. Baru tahun ini kita sudah buat kemasyarakatan. Tapi dulu kita tidak begitu menekan. Mungkin dulu kita ada elective project, bahawa kalau orang suka you boleh buat. Tapi sekarang kita sudah buat subjek ini sebagai compulsory. Sebab kita sudah tahu bahawa apa yang Prof cakap itu memang betul. Jadi dengan cara ini kita haraplah penuntut kita boleh dapat meninggikan attitude dia supaya dia boleh berjaya dengan apa ertinya kejayaan itu. Prof Farhan tadi menyebutkan bahawa mungkin dari segi implementasinya sesuatu yang belum dapat kita rasakan. Saya timbulkan tadi, apakah kerana tempohnya masih terlalu singkat ataupun kaedah implementasi itu timbul isu prestasi, kredibiliti. Apa sebenarnya keresahan yang saya rasa penghayatan. Penghayatan dengan memahami hasil yang diingini. Kita ni adalah sebuah negara yang banyak kepada proses bagi saya. Kita create all these processes. Tetapi penghayatan itu hanya datang bila kita faham apa hasil yang kita nak. Jadi kita banyak bermegah dengan output tetapi bukan outcome.
Dan dalam isu kita memasyarakatkan universiti, ini juga berlaku. Saya bagi contoh, program kejuruteraan, saya dekan kejuruteraan awam, dan program kejuruteraan di Malaysia ini di bawah keperluan akreditasi mengalami satu proses transformasi pada tahun 2006, di mana pendekatan pengajaran berubah kepada outcome based. Ini di USM. Di satu Malaysia, Seluruh Malaysia. Dan di outcome based menyatakan bahawa pengajaran kita perlu kepada apa yang diperlukan oleh pelajar. Dan yang menariknya, daripada 12 outcome program yang kita letakkan, hanya 4 adalah technical. Yang lain adalah humanistic. How to become a leader, how to work in a group, how to be societal sensitive, how to be sensitive to the environmental and sustainability needs. Itu tidak memadai. Itu tidak memadai sekiranya tiada penghayatan. Kerana pelajar kita akan melaluinya, cemerlang dalamnya, tetapi sama ada dia masuk dalam hatinya untuk menjadi seorang graduan, seorang jurutera yang berkebolehan dari segi teknikalnya, tapi dalam masa yang sama memberi simpati kepada masalah masyarakat, dan sebagai seorang jurutera berusaha untuk menyelesaikan masalah masyarakat itu masih boleh dipertikaikan. Jadi itulah yang saya maksud hasil. Walaupun namanya outcome based education, pembelajaran berasaskan hasil, namanya dah cantik. Tapi penghayatan dan mekanisme untuk mengukur pencapaian itu masih boleh diperlukan. Saya berminat dengan isu penghayatan ni. Saya akan kembali bersama Dr. Farhan seketika, Profesor Farhan seketika nanti. Dalam kesempatan ini mungkin saya tanyakan kepada Prof Tajudin tadi, apakah kedudukan yang ideal dari kacamata Prof bila bercakap soal universiti dan masyarakat ini mempunyai hubungan yang simbiotik? Apakah penzahiran yang diharapkan? Kerana itu kritik yang diberikan oleh Prof tadi akan ditangani oleh Prof. Soalan yang saya gantung, kita tangani sejurus selepas kita berjeda seketika. Perbincangan di dalam Wacana Nasional pada malam ini baru saja mula menghangat pusingan yang awal kita berbicara tentang membina konteks universiti dan masyarakat. 4 panelis yang kami bawakan pada malam ini, di sebelah kanan saya Profesor Dr. Ahmad Farhan Saadullah, Saudara Amin Ahmad, Profesor Dr. Muhammad Tajudin Muhammad Rosli dan Profesor Dr. G. Suresh Kumar. Sudah pun melontarkan pandangan masing-masing, dibentangkan di tengah pentas Wacana Nasional ini. Saya gantung satu soalan kepada Prof Tajudin sebelum kita berehat tadi. Apakah penzahiran yang idealnya dari kacamata Prof? Prof mengkritik bahawa tidak berlaku secara tabi'i, ya, minat untuk mendekati masyarakat dalam konteks universiti sedia ada. Tetapi apa yang Prof hasratkan yang idealnya, hubungan simbiotik antara masyarakat dan universiti? Kalau kita lihat, universiti ini ada 2 pelakonnya, iaitu yang pertama mahasiswa dan yang kedua adalah ahli akademik. Dia bukan tempat untuk Vice Chancellor bermaharaja lela ataupun pendaftar menjadi raja dan sebagainya. Yang penting di sini, kalau tadi dikhususkan kepada mahasiswa, bagi saya nadi penggerak utamanya adalah ahli akademik itu sendiri. Syarahnya. Sebab itulah saya tulis sebuah buku, tajuknya agak kasar sikit. Why listen to the Vice Chancellor? University as the conscience of society. Pada pandangan saya, kalau kita seorang engineer seperti Prof Farhan dan seorang medicine, perubatan seperti Prof Suresh dan saya dalam social science dari seni bina, kita ada bidang kita masing-masing dan memanglah kita boleh naik pangkat, jadi kaya, buat duit dan buka company dan sebagainya tu. Tetapi kalau kita lihat, gunanya ilmu tu adalah untuk kebaikan masyarakat. Jadi kalau kita tidak masukkan perkara ini di dalam katakanlah orientasi program kepada
pensyarah atau ahli akademik yang baru, maka mereka apabila pulang daripada PhD, saya dapat rasakan keresahan mereka apabila dihadapkan kepada KPI tentang jurnal ini, jurnal itu dan sebagainya. Itu sajalah yang dicakapkan di dalam universiti sekarang. Daripada ahli akademik yang baru saja pulang dari PhD sampai kepada profesor ataupun profesor madya, kesemuanya bercakap pada KPI yang bersifatkan kepada apa yang dikatakan elitis akademia. Saya tidak mengatakan bahawa itu sesuatu yang salah, tapi kita harus ingatkan bahawa ilmu ini adalah akhir-akhir sekalipun, kaya macam mana kita, terkenal macam mana kita, adalah untuk membawa perubahan kepada masyarakat. Jadi kalau macam tadi isu-isu, contohnya isu Linus katakan, kenapa tidak ada ahli akademik memberi satu pandangan yang kita kata seimbang, tidaklah berpihak kepada satu pihak ataupun yang lain, tetapi memberi suatu perkara yang baik dilihat di sini daripada ahli akademik. Dan saya mungkin akan bercakap agak panjang lebar sikit tentang kenapa berlaku macam yang dikatakan oleh saudara kita tadi, bahawa ahli akademik tidak bersuara. Dan saya mempunyai dua teori. Yang pertamanya, satu, mereka tak tahu pun kata mereka patut bersuara, sebab tak pernah diberikan ruang. Diberikan ruang, diberikan macam anak saya tadi itu dikatakan bahawa itu adalah salah satu tanggungjawab ataupun tanggungjawab yang utama. Yang kedua, dikatakan takut nanti tak naik pangkat. Yang ini yang paling biasa sekali. Kalau sebut nanti ada seorang profesor, isu kenapa tak sebut? Oh, dia nanti Kang media buat macam ni, saya nanti Kang tak naik pangkat. Jadi saya rasa agak kecewa. Kenapa driver taksi boleh bercakap tentang isu lebih baik daripada seorang ahli akademik yang bertaraf profesor? Apa halangan sebenarnya dari kacamata Prof melihat realiti ni? Kalau itu kritiknya, tidak diberikan ruang, apa isu sebenar? Halangannya apa? Apakah kita self-censorship sebenarnya? Inilah yang agak dan itu menghambat menarik hati. Sebab apa? Bila saya sudah 25 tahun menulis, dan saya berkata saya berterima kasih kepada UTM dalam satu artikel saya, apabila saya tamatkan artikel saya atau kolom saya dalam The Star, dan saya bagi pengiktirafan, saya kata terima kasih kepada UTM kerana memberi ruang. Jadi sebenarnya diberikan ruang. Dan kalau saya nak buatkan satu hipotesis, ia adalah lebih kepada self-censorship. Yang dikatakan universiti bertanggungjawab menghalang ini, menghalang itu, saya rasa mungkin saya tidak ada buktinya. Mungkin kalau orang yang bercakap dengan tidak boleh dinaikkan pangkat ke pihak pentadbiran seperti dekan atau vice chancellor dan sebagainya. Tetapi sebagai seorang ahli akademik, saya tidak berminat nak menjadi vice chancellor ataupun dekan dan sebagainya. Kalau diberi tanggungjawab, itu lain cerita. Tapi pokok pangkalnya, kita adalah orang yang mempunyai ilmu, dan apa tanggungjawab kita untuk mengembangkan ilmu tersebut dan kemudian untuk memanfaatkan dia kepada keseluruhan manusia. Saya tidak pasti bagaimana boleh saya merumuskan keprihatinan Prof Tajudin tadi, kalau boleh saya gunakan istilah cabaran struktural dalam konteks mendekatkan masyarakat dan universiti ini. Tapi saya ingin beralih kepada saudara Amir dalam saya fikir masalah yang berlaku ni banyak dan di pelbagai peringkat, dia berbeza-beza, dan itu terpulang bagaimana penerimaan seseorang. Tapi bagi saya adalah yang paling penting sekali adalah ahli akademik sebagai penggerak terpenting, dan juga mahasiswa mesti difahamkan tentang idealisme universiti sebagai pelopor kepada ilmu-ilmu baru. Maksudnya dia mesti mendahului dari segi pencarian ilmu baru, dan juga bagaimana mereka akhirnya menyumbang semula kepada masyarakat. Kerana kemajuan itu tidak boleh berlaku hanya di satu pihak tanpa memberi kesan kepada pihak-pihak lain. Dan ini mungkin apabila Prof Tajudin sebut tadi berkaitan dengan specialization, pengkhususan masing-masing, bagi saya ini bukanlah satu kesalahan. Tapi apa yang paling penting ialah bagaimana kita mendorong setiap pihak-pihak yang mengkhusus ini untuk pergi ke tahap yang lebih tinggi. Kerana pada akhirnya dalam konteks kenegaraan, dalam aspek dasar-dasar di bawah setiap kementerian itu, akhirnya yang mengikatnya ialah apakah dasar dalam bidang-bidang yang mengkhusus itu. Dan bagi saya tidak menyalahkan pelajar sepenuhnya, kerana kesan pendidikan ni kadang-kadang mengambil masa yang lama. Ada sebahagian macam kawan-kawan saya lah yang masih muda, kalau kita tengok kadang-kadang di universiti pun kita pun risau. Kita rasa macam kita ni tengah bercakap pasal masyarakat, kita tengok mereka tidak peduli, malah pun tidak peduli tentang diri mereka sendiri. Tapi sebaliknya apabila mereka bergraduat, kita
melihat perubahan drastik. Kerana secara tidak langsung mereka telah berdepan dengan realiti hidup untuk diri mereka sendiri dan juga secara tak langsung dengan berkaitan dengan keluarga dan juga masyarakat sekitaran masyarakat lah. Apabila mereka nak kahwin, keluarga, pengantin perempuan ataupun pengantin lelaki mungkin tanya kerja apa. Jadi kestabilan tu akan wujud secara tidak langsung walaupun tidak sempurna. Okey. Cumanya bagi saya apabila yang masalah yang berlaku ialah apabila kita mengkhusus dan kita terlupa untuk mengaitkan realiti hubungan individu dalam masyarakat yang lebih luas. Okey. Dan berkaitan dengan persoalan ruang yang Prof cakap tadi, memang saya sangat setuju. Dan memang saya pernah bercakap dengan pensyarah di universiti pun berkaitan dengan kepentingan untuk pensyarah menulis di media. Cuba bayangkan misalnya satu fakulti, kalau kita ada lebih kurang 30 ataupun 40 pensyarah, kalau seorang ambil satu minggu satu rencana sahaja dalam bidang yang mereka mengkhusus. Okey. Jadi sekurang-kurangnya ada 30 hingga 40 artikel setahun dalam bidang itu. Markah dia sikit sangat. Tapi Markah jawapan untuk sumbagai jawapan sikit yang saya sangat. Untuk naik pangkat. Prof Farhan bersetuju, markah sikit sangat. Ya, dalam tapi elemen jawapan yang saya terima itu. Okey. Dia kata, Ya, kenapa ahli akademik tidak berbuat demikian? Oleh Okey. kerana itu tidak membantu kenaikan pangkat, membantu terlalu kenaikan sedikit, pangkat. tidak signifikan. Ya. Dan yang mendorong mereka terus mengkhusus dan tidak terlibat dengan aktiviti luar, kerana sekarang ni proses kenaikan pangkat itu telah dijelaskan dengan mudah. Jadi mereka hanya mahu bertumpu pada itu dan tidak Ikut peduli template lagi. dia. Ikut template yang sudah saja. disediakan. Tapi ironi ya. Okey. Ironi tadi Prof Tajudin ada sebut tentang Linas. Saya masih ingatlah antara komen orang yang tampil ke depan walaupun partinya yang menentang Linas adalah Prof Dr. Rosli lah, bekas ahli akademik yang juga pakar soal nuklear. Jadi persoalan sekarang ni bukan persoalan peranan ahli akademik saja, tapi sejauh mana masyarakat juga dapat menghargai. Jadi perkara ni bukanlah kita persoalan satu pihak, tapi persoalan ni dia rumit, dia kompleks. Kerana apabila Prof Rosli tampil ke depan, tak semestinya pandangan ahli akademik itu diterima. Okey. Jadi ini satu ironi yang agak menarik bagi saya lah. Okey. Saya nak sumbang. Ya, Saya nak Prof sumbang. Suresh. Iaitu daripada pandangan Prof Tajudin. Saya rasa sesuatu universiti itu haruslah menghasilkan kertas ilmiah dan sebagainya sebab itu satu fungsi. Tetapi apa yang tidak berlaku saya rasa, ini ialah universiti di sini, masyarakat di sini. Saluran itu ialah sebenarnya bagaimanakah kita sedang mengumpul apa yang kita sudah menemui di dalam penyelidikan dan berbincang dengan policy maker, ahli politik, MP berkenaan ataupun siapa-siapa yang berkenaan Yes. di dalam tempat sini. Sebab kita harus menterjemahkan apa yang kita sudah jumpa supaya masyarakat dapat faham. Tapi itu tidak berlaku. Orang yang sudah menemui itu terletak dalam kertas ilmiah dan sudah file dan terletak dalam Disimpan di situ. Simpan di saja. situ. Saya ada hipotesis. Okey. Kita cakap rasa pasal tidak itu yang halal. sebahagian daripada Saya ada kelas. hipotesis. Okey. Kita sekarang berada dalam suasana apabila kita melihat anak-anak murid kita sudah menjadi rakan sekerja kita. Saya rasa kita sudah nampak anak-anak murid kita sudah Dah menjadi jadi rakan rakan sekerja. sekerja kita. Kita melihat perubahan daripada generasi lah. Kerana saya rasa kita sudah berada dalam zon selesa, comfort zone. Saya bagi contoh. Saya balik kepada kenaikan pangkat. Memanglah kenaikan pangkat menjuruskan kalau penerbitan dalam jurnal tier 1, tier ni adalah undang-undangnya yang mengatakan Ada markah akan congaknya. diberi, ada congakannya. Jadi yang kurang ni tidak diberi markah yang tinggi. Termasuklah kita akhbar media hari ni tak ada markah. tak markah. Ini freebie. Orang kata freebie. tak ada markah. Dia kata orang kata ini Freebie, melukut di tepi gentang. Tetapi masalahnya adalah bagaimana seorang ilmuwan menyelesaikan masalah masyarakat. Sekiranya mereka ingin kekal dalam the comfort zone, mereka akan memilih topik-topik penyelesaian yang membolehkan mereka kekal dalam comfort zone. Dan kadang-kala memilih topik-topik yang membolehkan mereka menerbit dalam jurnal tetapi bukan topik-topik yang boleh menyelesaikan masalah masyarakat. Definisi kenyataan masalah ni amat kritikal. Dan kalau kita tidak mengubah universiti kita, dan kalau majoriti daripada ahli akademik memilih kenyataan masalah untuk diri sendiri tetapi bukan untuk masyarakat, maka we are looking at the darker Itu days. hipotesisnya. Solusinya? Itu yang saya takut. Ya. Contohnya macam apa ni vice chancellor, saya dengar ada cerita satu orang vice chancellor, saya tak pasti universiti mana, mengatakan bahawa kita hendak ranking. Ini timbul soalan tentang ranking. Senang saja kalau nak kita dapat ranking, kita hire ataupun ambil orang-orang
Hebat. Bangladeshi ke apa ke yang ada banyak doktor bersepah-sepah tu, dan akan mereka boleh mengeluarkan Churn out papers. paper-paper yang banyak. Churn out. Jadi apa yang berlaku, saya tidak ada masalah dengan orang Bangladeshi ke atau orang Pakistan ke, tetapi tengok niat tu. Niat tu hanya untuk nombor, untuk mendapatkan satu ranking. Saya kata ranking pun tak pernah hanya baik pun. Itu saya kata baik kita berkhidmat kepada masyarakat kita. At least kita tahu bahawa ilmu tu dah sampai. Jadi kalau tidak, kita jadi macam pepatah Melayu yang kejar tak dapat, Yang dikendung berciciran. berciciran. Sekarang yang dikejar tu ranking pun tak pernah dapat pun. Yes. Yang kita ada tu ilmu yang di dada yang patut disampaikan. Contohnya seorang profesor grade A, saya agak terkenal dan sebagainya, saya kata kamu ada sampaikan penulisan dalam surat khabar. Tak ada masa lah Prof. Nampak attitude tu. Bukanlah saya nak kata begitu, kata bahawa saya banyak tulis dan dia kurang tulis, tapi nampak attitude tu. Attitude tu macam tadi Zone dikatakan, selesa, Prof. dia Zone selesa. dia sudah Zone dapat selesa. Zone ingat, sudah dapat ini, sudah dapat itu, sudah dapat macam-macam. Jadi dia rasanya itulah dia tanggungjawab. Jadi bila disampaikan kepada young lecturers, ini yang saya menjadi risau. Jadi kalau young lecturers berdiri di dalam dewan kuliah bercakap hanya tentang bidang pengkhususan tanpa mengaitkan balik, sebab takut ada suara-suara yang akan melaporkan kepada peringkat atasan kononnya dan sebagainya, maka apakah satu masyarakat, bagaimana yang kita akan harapkan 50 tahun ke depan? Jadi kalau kita tidak berjaya memupuk semangat kritis dari dalam mahasiswa kita melalui tenaga akademik kita, kritis dari sudut spiritualnya, dari sudut tanggungjawab kenegaraannya, maka kemana kita nak pergi? Di sini yang saya ingin timbulkan semula kepada penghayatan. Prof Farhan sebutkan tadi itu, Prof mungkin menjurus kepada penghayatan pelajar. Tapi dengan pembahagian sektor pelajar dan akademia, realitinya kelihatan seperti akademia juga tidak ada penghayatan. Justru kalau dah cikgunya tidak menghayati, pelajar tidak menghayati. Tak ikut. Ya, betul. Solusinya rumit. Tetapi kita sebenarnya kita boleh menggunakan pendekatan. Janganlah anda hanya menerbit di jurnal berimpak tinggi. Tetapi hasilkanlah hasil penyelidikan yang Kita nak pergi. Di sini yang saya ingin timbulkan semula kepada penghayatan. Prof Farhan sebutkan tadi itu, Prof mungkin menjurus kepada penghayatan pelajar. Tetapi dengan pembahagian sektor pelajar dan akademia, realitinya kelihatan seperti akademia juga tidak ada penghayatan. Justru kalau dah cikgunya tidak menghayati, pelajar tidak menghayati. tak ikut. Ya, betul. Solusinya rumit. Tetapi kita sebenarnya kita boleh menggunakan pendekatan. Janganlah anda hanya menerbit di jurnal berimpak tinggi. Tetapi hasilkanlah hasil penyelidikan yang berimpak tinggi kepada masyarakat. Jadi timbulnya ialah persoalan pemilihan isu. Kita ada banyak isu negara, banyak isu masyarakat yang perlu diselesaikan. Kenapa kita tidak memilih isu-isu ini? Tetapi kita lihat rakan-rakan kita banyak memilih isu-isu yang seiringan dengan kehendak publishers. Ini is a very worrying trend. Dan saya selalu bercakap dengan rakan-rakan di kejuruteraan, saya kata kalau kita masuk dalam perangkap ini, maka hilanglah roh kita sebagai seorang jurutera. Kerana seorang jurutera by definition is to solve the societal problem. Adakah konduitnya, bila kita bercakap soal masyarakat dan universiti, konduitnya hanya penulisan ataupun manfaat itu boleh disalurkan secara langsung dengan kewujudan universiti di tengah-tengah masyarakat itu? Itulah boleh, kalau boleh, akan kalau boleh ditangani saya, oleh kesemua panelis kalau boleh selepas saya kita bagi berehat seketika. Prof sangat Dalam 18 minit. Kita akan kembali sejurus selepas ini. Wacana nasional membincangkan tentang universiti dan masyarakat. Saya sangat rasa bertuah
dan beruntung dilingkungi oleh kalangan ilmuwan yang ada pada malam ini berbicara tentang topik yang penting dan besar ini. Saya soalkan tadi sebuah soalan yang saya gantung. Saya kata, apakah bila kita bercakap soal sumbangan universiti kepada masyarakat itu, konduitnya, salurannya hanya bercakap soal penyelidikan, penulisan, apakah tidak mungkin manfaat itu disalurkan langsung kepada masyarakat? Sementelahan universiti itu sendiri wujudnya memang di tengah-tengah masyarakat. Saya lontarkan Prof Tajudin tadi ingin mencelah. Ya, bagi saya, satu artikel yang telah saya tulis, Giving the University Back to the People, iaitu saya cadangkan setiap fakulti mempunyai Board of Advisors ataupun board penasihat-penasihat. Ya. Tapi penasihat-penasihat ini datangnya daripada society, daripada masyarakat. Bukan kalau arkitek seorang, planner seorang, tak mahu benda macam ni. Memang ada Jadi satu, mereka dua. boleh bertanya terus apa yang mereka perlukan. Jadi apabila kita ada politician ke ataupun social activist dan juga arkitek dan planner, jadi mereka ini membincangkan dalam satu forum atau wacana apakah yang perlu katakan dalam negara, dan didengari oleh semua ahli akademik, dan mereka ini akan mengambil isu-isu ini sebagai bahan-bahan kajian dan terus dari sudut tugasan pelajar, daripada pelajar undergraduate kepada postgraduate, dan kita akan menuju ke suatu arah. Apa halangannya, Prof? Halangannya adalah satu pemikiran bahawa kalau dekan alam bina hanya alam bina kita bertuhankan kepada accreditation board. Accreditation board of planners, of architects, of UKO. Itu saya dengar 25 tahun. Sangat terhad. Jadi saya kata, iyalah accreditation board tu dia nak orang bekerja dalam office dia. Tapi kita menghasilkan satu entiti manusia untuk masyarakat yang lebih daripada itu. Ya, Prof Suresh tersenyum tadi bila mendengar jawapan Prof tadi. Jadi begitu kita boleh pastikan bahawa isu-isu dalam masyarakat itu memang diperhatikan, dan bahan-bahan seperti buku, seperti ensiklopedia, seperti dokumentari boleh dihasilkan. Saya fikir persoalan yang Tuan Syed sebut tadi sebenarnya ada cara dia. Kalau tengok tadi yang Prof Suresh sebut di awalnya berkaitan dengan penglibatan pelajar dalam program khidmat komuniti. Cuma pada lebih 10 tahun lalu saya pernah usulkan perkara ni. Kerana kebanyakan program kemasyarakatan pelajar dia lebih bersifat touch and go. Hanya seronok ada mak dan keluarga angkat, tidak bertujuan untuk membuat perubahan. Jadi saya cadangkan, kita ada banyak ratusan ribu pelajar di seluruh negara. Kenapa tidak boleh kita adakan satu silibus di mana pensyarah menurunkan bagaimana ilmu untuk menyiasat ataupun mengkaji keperluan masyarakat. Jadi apabila pelajar pergi, dia mesti menghasilkan satu output, dan output ini diserahkan kepada pengubah dasar, wakil rakyat setempat, ketua kampung, dan juga untuk di follow up oleh mungkin kumpulan pelajar yang akan datang. Itu yang pertama. Kerana suka atau tidak suka, berkaitan dengan penulisan ataupun kajian-kajian penerbitan ilmiah, dia kadang-kadang mengambil masa, dan kadang-kadang apabila dah terbit tu dah tak relevan kerana ada lagi penemuan-penemuan baru. Dia begitu markah cepat. dia rendah sebab dia Sekali tak lagi international. markahnya rendah. Ya. Prof Tajudin Dia sangat nak konsisten dengan international. ucapan Baru baru dah. Tapi isu dia bukan soal markah rendah ataupun tidak. Tapi Maaf maksud saja. saya dia mengambil masa yang lama Ya. untuk sampai kepada masyarakat. gestation Ya, period panjang. jadi itulah cara pelibatan setempat. Tapi yang paling penting ialah kita jangan tersalah. Kita jangan tersalah fikir aktiviti dan juga outcome ataupun output lah. Kadang-kadang kita rasa kita dah buat program kemasyarakatan, tapi apa sebenarnya hasil daripada program itu yang penting. Output dan outcome harus dan dijaga. yang paling penting sekali bagi saya adalah masyarakat di universiti, termasuk juga masyarakat di luar sebenarnya, perlu bertanya kembali jika fungsi dan tujuan universiti yang paling tertinggi ialah untuk mencari kebenaran, untuk membolehkan supaya keadilan berlaku dalam masyarakat. Apakah perkara itu tidak boleh sedang berlaku di tengah-tengah masyarakat? Apakah perkara itu tidak boleh dilakukan di luar universiti? Kebenaran untuk siapa? Prof Suresh. Saya fikir juga bahawa satu cara penyelesaian yang kita boleh buat ialah apabila barisan pensyarah, barisan profesor keluar daripada bilik masing-masing, keluar dan turun padang. Dan berdekatan dengan masyarakat, sebab dia boleh lihat dengan mata dia sendiri, dengan hati dia sendiri apakah masalah yang sebenarnya. Dan apabila dia masuk dengan masyarakat, orang-orang di dalam masyarakat itu akan lihat dia dengan mata yang tinggi, sanjung tinggi, sebab profesor masih ada nama di dalam society. Bila kita turun, oh profesor sudah turun. Apabila profesor turun, anak-anak kita di dalam universiti pun akan terus turun. Sebab dia akan bapa borak anak rintik. This is what is the Prof, itu boleh saja diakreditasikan. boleh. Tapi Sebab Prof, saya fikir
untuk pensyarah turun kerap ke masyarakat itu satu hal. Tapi kenapa hari ini ada kekangan di peringkat universiti untuk membiarkan ahli-ahli politik masuk dan juga aktiviti-aktiviti sosial masuk, kerana mungkin ada pandangan-pandangan berbeza dari segi aspek dasar dan juga praktikal. Tapi itu seperti ada halangan dalam suasana universiti hari ini. Baik. Saya mungkin ingin Universiti Sains Malaysia punya misi adalah to empower the bottom billion through university, through academia, through knowledge. Dan ini adalah satu cabaran yang amat sukar untuk kita capai lah. Kita cuba. Contohnya, kita ada satu produk yang kita nak jual kepada syarikat. Tak laku. Tetapi kita tahu produk itu boleh dibawa terus kepada masyarakat. Dan kita telah buat. Pusat pengajian kami telah membawa satu hasil penyelidikan untuk menyaring air, dibawa terus kepada masyarakat orang asli yang sebelum ini menggunakan air sungai. Dan kita meletakkan kita punya filtration system dan kita hadiahkan kepada masyarakat. Kemudian kepada masyarakat orang asli. 100 rumah orang asli di Sungai Siput sekarang ini mendapat air yang lebih bersih dengan bantuan Kerajaan Negeri Perak dan juga Jabatan Kenapa Kesihatan. itu tak jadi objektif pertama? Itulah sekarang ni. Boleh diakreditasikan. Saya pakai istilah. Kenapa jadi second Itu yang hand? saya maksudkan. Kita bawa direct. Research kita impact kepada society direct. Baik, saya ingin bawa satu dimensi yang sedikit berbeza menjelang 8 minit terakhir ini. Kerana, baik, kita ingin jadi negara maju, mengapa kita tidak bandingkan dengan exercise yang sudah berwujud di negara maju? Ivy League misalnya, bagaimana mereka menzahirkan hubungan simbiotik masyarakat dan universiti ini? Kalau kita bercakap soal Ivy League, universiti-universiti terbaik dunia ni, bagaimana penzahiran hubungan simbiotik itu dilakukan, Prof. Suresh? Sangat di universiti-universiti yang terkenal, mereka juga adakan program seperti ini. Berbagai program masyarakat dan sebagainya. Tetapi kebanyakan daripada program-program itu ialah program elektif sahaja. Kalau dia suka... Jadi kita lebih baik? Ya, kita lebih baik. Sebab kita sudah buat compulsory. Sebab kita sudah tahu bahawa apabila seorang masuk, dia akan mesti dapat manfaat. Isunya penghayatan. Penghayatan. Adakah pelajar kita melalui proses tanpa menghayati? Itu the biggest challenge. Dan kebanyakan daripada sekarang ini, budak-budak sekarang selalu ikut proses. Tetapi dia tidak tahu apakah end objektif. Itu kita kena... Mungkin kita perlu setahun lagi, Prof. Tajudin. Sebelum saya pensyarah yang sedia ada memberikan jawapan yang berbeza. Bagi saya, kalau saya lah mengetuai universiti, perkara pertama yang saya akan cakapkan kepada ahli akademik yang baru ataupun yang baru bangun adalah bahawa di dalam masyarakat demokrasi, kalau kita impikan suatu masyarakat demokrasi, maka kita tidak boleh hanya mengundi sekali 5 tahun dan sebagainya dan kemudian biarkan pentadbiran membuat kerja. Kita sebagai ahli atau rakyat di dalam Malaysia, kalau kita petani, kita ada tanggungjawab kita. Kalau kita seorang pensyarah atau akademik, kita ada tanggungjawab kita. Kalau saya dalam bidang masjid, katakan, dan saya perlu tegur kalau ada masjid yang saya rasa terlalu boros di dalam pembinaan ataupun tidak refleksi kepada suatu bahasa yang lebih perpaduan dan sebagainya. Maka kalau kita tidak berbuat demikian, kita tidak akan ke mana-mana untuk menyimbahkan ilmu itu kepada masyarakat. Itulah dia punya sikap yang... Tapi mungkin juga saya fikir kenapa penghayatan kurang berlaku bagi di pihak pelajar, oleh kerana mereka melihat seperti tadilah bapa borik anak rintik. Jadi kalau mereka melihat ahli akademik sendiri tidak menghayati, tidak ada keprihatinan, tidak genuine dalam membincangkan soal persoalan masyarakat. Jadi mereka merasakan ini hanya sekadar untuk menghabiskan silibus. Itu yang pertama. Yang kedua, pensyarah juga hanya bersikap bahawa kerja akademik adalah hanya sekadar satu kerjaya yang lain. Yang kebetulan mereka berada di laluan tersebut. Dan saya fikir juga mungkin ada satu stigma yang perlu diubah. Kadang-kadang kita bila berada di universiti dan kita mempunyai PhD dalam satu-satu bidang, kita merasakan kita lebih tinggi. Mungkin apa yang boleh dibuat, ni sekadar lontaran, bagaimana kalau berbanding pensyarah pergi kepada petani, mungkin dia jemput petani sendiri bercakap, berkuliah kepada pelajar, apakah realiti masyarakat dia. Dia apakah, jadi pelajar sikit sebanyak mempunyai gambaran. Kadang-kadang kita daripada situ kita boleh mengenali masalah tu sama ada di peringkat dasar ataupun di peringkat kemahiran ataupun di peringkat yang lain. Ini kadang-kadang kita nak menunggu pelajar turun ke padang. Mungkin sistem semester kita juga mengekang. Dan jadi hanya tadi seperti yang saya sebut awal tadi, hanya bersifat touch and go.
Itulah saya rasa itu betul. Kalau dia nak jemput petani datang, sebab kita kena tengok universiti, kalau pucuk pimpinan tu apa tu tanggungjawab universiti. Tanggungjawab universiti bagi sekarang ni hanyalah image making. Untuk ranking, untuk siapa-siapa untuk naik pangkat dan sebagainya. Bukan untuk Prof. membangunkan Suresh. masyarakat. Satu lagi saluran yang kita boleh buat bawa universiti kepada masyarakat ialah apa-apa polisi yang kerajaan nak keluarkan atau dan sebagainya, kita rujuk kepada ahli intelektual di dalam universiti kita. Itu satu saluran sebab Itu tidak berlaku sekarang. saya ingat Kurang. kurang berlaku. Saya ingat kena berlaku dengan lebih. Tapi kalau ditanya pun ada yang segan, Pak kata profesor tadi. Sebentar tuan-tuan. Kita ada 3 profesor di sini. Semuanya anggota ahli Majlis Profesor Negara. Tidakkah itu tujuan MPN ini diwujudkan? Ya, itu satu criticism. Kita juga ingin mengkritik Majlis Majlis Profesor itu. Negara. Okey. Mereka perlu lebih bersuara dan menggunakan pandangan lebih ramai dalam majlis itu. Okey. Kita boleh Pandangan yang independen, bukannya pandangan Ya, pandangan yang independen. Tapi yang suka berasaskan ilmu. establishment Tapi saja. suka Prof. atau Tajudin tidak dulu. suka? Ya, bagi saya, Majlis Profesor apabila ia ditubuhkan, saya cukup gembira. Sebab kata inilah peluang. Maka akademik akan menaikkan martabat untuk menjadi conscience of society. Betul. Tapi apabila mesyuarat pertama yang saya tak hadir, bila saya tanya apa berlaku? Oh, kita jadi fokus group dan kemudian kita cuba cari grant. Nak buat apa, saya kata? Kita dekat universiti dah memang sibuk perkara-perkara begitu. Bukankah Majlis Profesor kita berbicara Membincangkan tentang masalah masyarakat. perkara-perkara yang lebih luas daripada Sepatutnya bidang. menjadi feeder kepada pembuat dasar, kepada Betul. kerajaan. Itu tidak berlaku buat masa ini. Itu kritik Prof. Tajudin. Tapi saya fikir Majlis Profesor Negara sedang pergi ke arah itulah. Tetapi saya rasa mereka harus mempercepatkan proses dan dekatkan tujuan itu dengan lebih pantas lagi, sebab ahli-ahli intelektual di dalam universiti boleh buat peranan dan boleh beri sumbangan yang bagi itu lebih daripada bermakna kepada lebih masyarakat. Tapi saya fikir penggubah dasar sendiri pun sudah mempunyai akses dengan ramai ahli akademik dalam proses mereka nak mengubah suatu dasar. Cuma saya fikir dalam konteks Majlis Profesor Negara, saya tertanya, mengapa Majlis Profesor Negara hanya menunggu diwujudkan oleh kerajaan? Kenapa sebelum ini tidak ada inisiatif Good sendiri point. untuk bergerak? Mereka boleh mendahului pandangan, itu opinion sedikit leader. sebanyak mencerminkan sejauh mana profesor kita berani untuk mengambil langkah yang lebih jauh daripada kekangan-kekangan yang ada. Mungkin bukan semua, tapi sedikit sebanyak sebagai anggota masyarakat saya berfikir itu juga boleh dijadikan Dan kenapa kayu. hanya pada IPTA? Kenapa tidak universiti swasta? Universiti swasta memang tidak boleh menganggotai Majlis Tetapi Profesor. saya ingat at the end of the day ada juga di antara kita yang digunakan oleh pihak-pihak tertentu. Cuma belum menyeluruh. Belum menyeluruh. Dan dia juga masih lagi ada tanggapan the comfort zone tadi yang membuatkan tak seramai mungkin profesor dan pensyarah yang ingin berkecimpung. Jadi they would rather be in the academic world. Nobody care, I naik pangkat. Pemanfaatannya di mana setakat Prof yang sempat lihat? Yang mana? Yang dalam golongan ini? Diri sendiri. Bukan, maksud saya setakat ini apakah bukti insidennya di mana kepakaran professorship ini digunakan dalam konteks membuat dasar? Banyak. Boleh kita Personally saya juga digunakan oleh Kementerian Kerja Raya, saya digunakan. Memang banyak, saya rasa di antara kita pun digunakan. Cuma masih tak nampak di masyarakat. Jadi dirasakan bahawa profesor ini tidak ada peranan. Sebenarnya ada. Cuma Tapi saya mungkin pernah tidak bagi email jelas. kepada Kementerian Perumahan untuk memberi sumbangan kepada mereka tentang teori saya tentang masyarakat dan perumahan. Email pun tak jawab. Prof, yang lagi satu, saya rasa betul-betul kereta api mesti ada 2 landasan. Baru boleh lari. So satu fungsi universiti memang kita kena buat pengajaran dan pembelajaran dan all that. Betul. So the function we must continue. That's core business. Tapi yang landasan yang lain, kita harus, dan sekarang kalau pencara baru datang, mindset. Okay, you kena belajar, you kena beri penyelidikan. Tapi kita harus juga bagi tahu pada dia bahawa apakah impact you kepada masyarakat. Carilah apa yang satu penyelesaian dengan masalah itu. Itu pun tugas you. Kita harus masuk itu ke dalam TOR dia. Baru dia sedar. Tapi sekarang kita baru masuk sebab kesedaran itu baru timbul. So saya rasa ini satu proses lah. Mungkin last point saya nak is ada satu trend. Saya menjadi pengurusi Viva PhD. Ini PhD ni. Ini satu kajian yang paling tinggi sekali. Dan apa yang saya dapati dalam banyak-banyak pembentangan PhD, tidak ada kaitan bidang itu
dengan saya kata big picture. Okey. Satu picture yang menyeluruh. Kesemuanya mereka asyik cari apa dia kata gap of knowledge, lepas itu terus buat. Tetapi bila disoal kembali bagaimana ia akan dimanfaatkan di dalam masyarakat, tidak boleh jawab. Masa saya di Myros, saya coin satu word. Myros, road safety. Ya. Berpijak di bumi nyata. Okey. Sebagai seorang akademik, anda berpijak di bumi nyata. Apa yang diperlukan, di mana ilmu anda diperlukan. Berpijaklah di bumi nyata, barulah kita boleh berfungsi sebagai seorang penyelesai masalah masyarakat. Amin. Okey. Saya ingat balik pada soalan asal, apakah idealisme kita tentang universiti? Okey. Kalau kita tidak bertanya persoalan ini, kemungkinan sebenarnya kita melanjutkan pengajian ke sekolah yang lebih tinggi sahaja. Tuan-tuan, kita sudah lontarkan kritikan. Kita sudah tunjuk kelemahannya. Bahkan kita sudah tahu solusinya. Tetapi bagaimana kita nak menyegerakannya? Transformasi. Tapi apakah kapasiti wacana nasional ini memadai untuk kita memberikan dorongan? Di mana kuncinya? Saya berikan tuan-tuan tongkat sakti. Apa yang tuan-tuan akan ketuk terlebih dahulu? Kita jemput kementerian Okey. dalam wacana kedua. Mungkin selepas ini, Aha. setiap ahli akademik memunculkan satu perkara. Apakah yang mereka mahu ubah dalam masyarakat? Betul. Okey. Jadi mungkin bermula daripada situ. Okey. Sebenarnya sistem grant kita, Okey. sistem grant kita yang banyak boleh membantu. Pastikan sebarang kenyataan masalah grant penyelidikan mesti menyelesaikan masalah kita. Jangan secara ilmuwan. Tukar vice chancellor semua. Kena baca buku. Sebab saya Important kata search. saya pernah buat satu artikel dalam newspaper mengkritik Kementerian Pengajian Tinggi semasa ia ada Okey. kementerian dahulu. Dan jawapan daripada Datuk Khalid Nordin kan hari itu adalah bahawa kita tidak membuat dasar-dasar ini, yang buat dasar adalah universiti. Okey. Jadi saya tidak boleh menyalahkan Mana Vice Chancellor kementerian. yang harus kita harus kepada mengikut kepimpinan beban itu. Prof Suresh, 30 saat. Saya rasa Naib Chancellor harus tanya satu soalan sahaja kepada fakulti-fakulti, iaitu 1 tahun sudah habis, apakah kesan kepada masyarakat daripada Yes. fakulti? Itu Yes. saja. Kalau kita sudah tanya soalan itu, kita boleh mengumpulkan data yang kita ada Okey. supaya kita boleh dapat Ya. kesan kepada Tuan-tuan mungkin tidak menyebutnya, tetapi saya secara peribadi dapat merasakan bahawa keinginan hasrat tuan-tuan mendekatkan masyarakat dan universiti itu tulen. Ya. Mudah-mudahan tuan-tuan terus ikhlas dan mudah-mudahan kita ada kesempatan untuk Amin. memperpanjangkan lagi perbincangan ini, insya-Allah. Terima kasih kerana kesabaran tuan-tuan bersama dengan kami pada malam ini. Terima kasih kerana perhatian anda. Kita jumpa lagi dalam wacana akan datang, insya-Allah. Assalamualaikum, salam muhibah. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih.